Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan taufik daripada Allah kita dapat teruskan lagi daripada pembacaan kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi pada muka yang ke-128 pada kalam Muhashyi rahimahullah. Qauluhu law kharaja 'inda qudratiha mumkinun ma. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Muhashyi, qauluhu law kharaja 'inda qudratihi mumkinun ma, kalaulah keluar daripada kudrat kekuasaan Tuhan tu apa-apa mungkin. Mumkinun ma, syai'un ma, ini dia punya uslub dia menunjukkan kepada ta'mim umum. Ayyi mungkin, apa-apa, ayyu mungkinin, mungkinun man, maksud ayyu mungkin, mana-mana mungkin, apa-apa mungkin. Taswirnya macam mana? Bi'an lam tu'athir, dengan bahawa lam tu'athir fihi kudratuhu, dengan bahawa tidak memberi kesan pada perkara mungkin itu oleh kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bal athara fihi ghairuha, bahkan yang memberi kesan pada mungkin itu selain daripada kudrat Tuhan. Rasanya imma ni bukan amma tu, imma hamzah bawah, imma bita'lil, sama ada memberi kesan tu dengan cara ta'lil, awit tab'i, atau dengan cara tabiat, dengan cara berlaku secara illah ma'lul ataupun dengan berlaku secara tabiat. Bezanya kita dah sebut sebelum ni lah, Musannaf Muhashyi pun sebut, iaitu illah ma'lul ini ta'thirnya tanpa berlaku wasitah. Adapun illah berlaku ta'thir dengan tabiat disyaratkan dengan tawaffuru asyuruti wa intifa'il mawani'i, cukup syarat dan juga ternafi mani'. Au bil quwwah, ataupun dengan pandangan yang mengatakan berlaku bil quwwati allati khalaqaha Allah Ta'ala, dengan kekuatan yang Tuhan cipta padanya. Quwwah, ada kuasa, ada power, ada khasiat yang Tuhan cipta padanya. Harap suara jelas ni boleh komen. Kalau suara jelas ke tak tu. Okey. Maka fasahha qauluhu, maka begitu, maka jadi sahlah kalam syarih wa bihadza. Jadi ditakdirkan dengan takdir tadilah. Ditakdirkan dengan bi an lam tu'athir fihi kudratuhu bal athara fihi ghairuha. Lepas tu baru sebut pasal bi ta'li. Terima kasih Buyan Hafi. Atau tabi'i ataupun kuwah. Ketika itu sahha qauluhu wa bihadza yabtulu madhhabul qadariyah, dan dengan ini jadi batallah madhab qadariyah ila akhirih. Nampak? Maksudnya munasabahlah kalam lepas itu syarih sebut wa bihadza yabtulu madhhabul qadariyah. Habis. Kemudian kata Muhashyi rahimahullah, qauluhu lam yakun muftaqiran ilaihi ta'ala ghayatal iftiqari, nescaya tiada hajatlah
perkara mungkin itu kepada Tuhan akan sehabis hajat. Muktadahu, faham secara zahir kalam ini, reti dengung. Kalau tani dia sebut dengung. Muktadah ni makna faham secara tidak langsungnya. Itu muktadah. Iqtidah. Faham secara tidak langsungnya annahu yaftakiru ilaihi ba'da al-iftikar. Bahawa berhajat kepadanya sebahagian iftikar. Sebab dia kata lam yakun muftakiran ghayatal iftikar kan. Tak berhajat akan sepenuh hajat. Maknanya kalau kita tengok zahir-zahir, faham secara mudah kok, makna boleh jadi berhajat sebahagian saja, sebahagian hajat. Bukan sepenuh-penuh penghajatan, tapi sebahagian daripada penghajatan saja. Bukan gantung penuh, gantung separuh contohnya. Itu maksudnya. Muqtadah gitu. Walaysa kadzalik. Tapi sebenarnya bukan begitu. Disebut ghatal iftiqah bukan ada mafhum bahawa mafhum mukhalafah itu menyalahi apa yang disebut. Tak. Walaysa kadzalik. Li'annahu ala hadha taqdir. Kerana atas andaian ini la yaftakiru, tidak berhajat kepadanya Tuhan aslan. Jadi maksud daripada kalam musannaf itu takdir ghayatul iftiqar tu bahawa tidak berhajat kepada Tuhan tu langsung. Kalau ada sesuatu itu mana tadi? Lau kharaja an qudratihi mungkinun ma kan? Mungkinun ma lam yakun muftakiran ilahi ta'ala. Ghayatul iftiqar, nescaya tak berhajat kepada Allah akan sepenuh hajat. Dengan maksud apa? Tak akan hajat langsunglah ke Tuhan. La yaftakiru ilahi ta'ala aslan la ghayatal iftiqar. Tidak sehabis-habis iftiqar, wala aslahu, dan tidak asal iftiqar, wala ba'dahu, wala ba'dal iftiqar. Jadi kalam musannif, takdir kalamnya tidak berhajat akan sehabis hajat dengan maksud tidak berhajat langsung. Itu maksud. Sama ada langsung itu sepenuh penghajatan ataupun tiada langsung penghajatan atau sebahagian penghajatan. Faham? La ghayatal iftiqar wala aslahu ay aslal iftiqar wala ba'dahu ba'dal iftiqar. Itu maksud daripada kalam musannif. Tapi kenapa? Musannif ta'birkan dengan ghayah di situ. Lakin lamma kana, tetapi lamma kana hadzal wasfu, tatkala adalah sifat ini thabitan lil mungkini, sifat iftiqar ini memang sabit bagi mungkin. La yufarikuhu, tidak bercerai pun sifat iftiqar daripada mungkin fil waqi'i, pada hakikat. Dari kerana mungkin tak terlepas dan tidak lari daripada sifat iftiqar. Sentiasa dan selama-lamanya dia bersifat dengan iftiqar. Dari kerana itu, abbara syarihu, maka syarih mentakbirkan bidzalika, dengan demikian itu, dengan ghayatul iftiqar. Bukan makna tidak berhajat sepenuh tapi berhajat sikit. Tak. Kenapa? Kerana hakikatnya mungkin sentiasa berhajat kepada Tuhan. Maka dengan tu, sebab itu musannif takbir dengan ghayah. Ka'annahu qala, seakan-akan musannif kata lam yakun hadzal wasfu allazimu lahu, tiadalah sifat yang lazim baginya ini fil waqi'i, pada waqi' thabitan. Tidak adalah sifat yang lazim ada pada mungkin itu, pada waqi' thabitan wa mutahaqqiqan, dan tahqiq sungguh. Walau waqa'a, ni rasanya ada jatuh segini. Walau naskah yang ikhwah ataupun asatizah macam mana naskah lain? Ana duk rasa law waqa'a ni, wa ni patut duk sini. Kenapa nak kata begini? Jadi seakan-akan musannif kata lam yakun hadzal wasful lazim,
Bilalah bersifat demikian, maknanya maka tiada mana mungkin itu tak berhajat pada Tuhan. Maka tiadalah sifat yang lazim baginya fil waqi'. Sifat yang lazim, sifat yang lazim sentiasa dan mesti ada bagi mungkin pada waqi', pada hakikat, yang mana sifat itu sabitan mutahaqqiqan, sabit dan juga sungguh law waqa'a khilafuhu, jika diandaikan berlaku menyalahinya. Ni kata law kharaja an qudratihi mumkinun ma lam yakun dhalika mumkinun muftaqiran ilahi ghayatal iftiqar. Lam yakun dhalika mumkin. Nescaya tidak adalah mungkin itu berhajat pada Tuhan sehabis-habis hajat. Kalaulah padahal sifat imkan itu, mungkin itu, sifat tu lazim bagi mungkin. Sabit lagi tahakkuk sungguh akan ada sifat tu pada mungkin yang mana sifat itu telah sabit mutahakkik. Law waqa'a khilafuhu, andai kata berlaku menyalahinya. Law waqa'a khilafuhu. Jadi nusrah kata walau waqa'a. Walau waqa'a pun boleh, dan walau, tapi moleknya tak ada waw lah. Jadi waw tu patut duduk sini. Jika andainya berlaku menyalahinya, maka nescaya sifat yang lazim dan pasti ada bagi mungkin itu tak berlakulah. Lam yakun hadzal wasfi sabitan lah. Tak akan sabit lah. Kalau andai kata menyalahinya. Menyalahi mana? Andai kata tak berhajat mungkin kepada Tuhan. Padahal dia itu sifat yang zati dan sabit, yang tahakkuk pada dirinya, sifat iftiqar. Jadi la'alla sawab tu law waqa'a khilafuhu. Jadi naskah walau pun tak berapa law lah moleknya. Hak ni macam lalu lala waqa'a tu tak jadi buat sini. Ni memang jauh sangatlah ni. Wala waqa'a. Okey, habis. Jadi la'alla sawab law waqa'a khilafuhu, andai kata berlaku sebaliknya. Wa bihadza, dan dengan ini, ai wa bihadza dalili, dengan dalil ini, biwasitati ta'mimis sabiq, dengan perantaraan umum yang telah lalu, kama marra, sebagaimana telah lalu sebut, annalahu. Tengok. Sekarang ni dalil itu, tapi dengan wasitah diumumkan dengan makna yang lebih umum lah, sebagaimana telah lalu. Anna lahu, bahawa sesungguhnya musannif qassara, bukan qassara makna taksir, qassara, dia menghadkan ma taqaddama, apa yang telah lalu, ala ta'thiri bil illah. Huraian yang lalu tu musannif menghadkan atas memberi kesan dengan illah, wat tabai, memberi kesan dengan ilah dengan tabiat saja. Dua saja. Jadi macam mana dapat ditolak juga mazhab Qadariyah yang mengatakan Tuhan jadikan dengan biquwah biquwatin ja'alallahu fi. Jadi dengan cara jalan takmim diumumkan dalil itu. Maka bila begitu, kenapa? Kerana musannif hanya menyebut pada huraian dia pada memberi kesan dengan ilah dan tabiat saja. Bila begitu, fala yu'rafu minhu butlanu madhhabil qadariyah, maka tidak dapat diambil tahu daripadanya, dipaham daripadanya batil dan juga sesatnya mazhab qadariyah. Li'annahum la yaquluna, kerana qadariyah tidak berkata dengan demikian. Qadariyah tak berkata memberi kesan dengan ilah ataupun tabiat. Mereka memberi kesan bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi tu. Sebab tu dia kata atas jalan takmim. Nampak tak? Kalau tengok dalam kalam musannif mana? Musannif kata mana tadi? Dia kata bi tab'ihi. Satu. Dengan jalan tabiat tak? Dengan jalan tabiat. Ataupun dengan jalan apa?
Mana tadi? Ha. Lah. Okey. Okey. Tengok sini dia kata qauluhu mubasharatan amma. Ah. Oh situ. Ah. Ha. Amma law qasara ma taqaddama. Situ kama marra. Jadi amma law qasara. Hadha wa bihadha dalil biwasitati ta'mim kama marra. Hmm. Hmm. Jadi maknanya seakan dia buat muqabil bagi ni lah. Bihadha ay bihadha dalili biwasitati ta'mimi sabiqi kama marra, sebagaimana telah lalu annahu qasara ma taqaddama. Orang ni macam mana? Boleh juga tapi akan jadi jumlah pertama tu ibarat ni, ibarat ai bihadzal dalil biwasat ta'mi as-sabiq kama marra tu, makna berhenti situ je lah. Maka akan jumlah baru pula. Jadi kalau kita kata kama marra anna lahu qasara ma taqaddama, itu seakan-akan ini nak menjadi ilah kenapa dalil itu menunjuk. Bagaimana dalil itu menunjuk kepada madlulnya dengan cara wasitah ta'mim. Ta'mim tu. Ada nuskah lain tak? Boleh kalau kita nak kata amma law qasara ma taqaddama ala ta'thir. Sinilah tak? Jadi kalau gitu maknanya tak ada kaitan lah dengan dia, tak makna biwasitati ta'mim ini. Biwasitati ta'mim ini tak ada kaitan secara ayat lah. Secara ayat maknanya ni buka jumlah barulah. Amma law qasara ma taqaddama akhirnya gitu. Yalah dia juga kalau ikutnya walaupun jumlah baru, jumlah itu seakan-akan nak menunjuk ta'mim tu di mana. Okey. Tak apalah, kita boleh buat tu lah. Makna di sini makna kedua-duanya itu samalah, cuma jalan ta'birnya berbeza. Okey, habis. Terima kasih. Kumanul Hakim. Li'annahum la yaqulu bidzalik. Qauluhu mubasharatan aw tawalludan. Sama ada secara langsung ataupun secara tawallud. Memberi kesan tu. Secara langsung ataupun secara tawallud. Kata muhasyi kita al-aula, yang lebih aulanya an yakula, bahawa syarih berkata mubasharatan au mubasharatan wa tawalludan. Gitu. Secara mubasyarah sahaja atau secara mubasyarah dan tawallud. Mubasyaratan ay mubasyaratan faqat au mubasyaratan wa tawalluda. Gitu. Kenapa? Li'anna tawalluda, kerana tawallud itu lazimun lil mubasyarah, melazimi mubasyarah. Jadi takkan ada tawallud saja. Tendangan bola, bila kita tendang satu, nak tulis mana? Bila tendang bola, bola tu bergerak, tendangan yang kaki kita kena ke bola, gerakan pertama tu gerakan mubasyarah. Gerakan mubasyarah langsung, sebab kita menjadi sebab kepada bergerak yang pertama. Kemudian ni gerak lepas tu kita nak tendang lah tu. Itu panggil tawallud tu. Gerak-gerak seterusnya dia panggil tawallud. Okey. Nak jadi tawallud ni kena ada mubasyarah. Dia kena ada sebab murajih. Kena ada sebab supaya lepas tu berlaku tawallud. Dia takkan jadi tawallud saja. Sebab itu di sini dia takdirkan au mubasyaratan wa tawalludan.
Ia tak akan jadi. Kerana di anna tawalluda lazimun lil mubasyarati. La yanfaku anha, tidak bercerai tangan daripada mubasyarah. Wa tawalludu indahum. Okey. Apa maksud tawallud di sisi ahli falsafah? Wa tawalludu indahum, dan bermula tawallud di sisi mereka. Ay yujiba fi'lun, bahawa mewajibkan oleh satu fa'il li fa'ilihi, bagi fa'ilnya mewajibkan apa? Fi'lan akhar, akan perbuatan yang lain satu lagi. Tendangan pertama itu mubasyarah, menggerakkan bola. Gerakan pertama itu mewajibkan bahawa bola itu bergerak seterusnya. Kita panggil tenaga kinetik. Ikutlah itu istilah je lah. Bukan makna menafikan beradanya tenaga kinetik yang dibincangkan dalam sains tu. Kita kita tak tolak. Teori begitu. Sekarang ni nak bincang berlaku dengan siapa yang mengadakan dan mencipta perbuatan tu je. Maka perbuatan itu yujibu, mewajibkan fi'lan akhar, satu perbuatan lain bagi pelakunya. Kita tolak bola, kita lempar bola ke atas. Lempar kita ke atas tu perbuatan kita lah. Lepas tu turun tu tawallud daripada tu. Itu contohnya lah. Tapi contoh senang bola tadi lah. Boleh. Okay. Atau kereta mainan yang dikunci. Kita tarik kereta mainan budak-budak, kita tarik belakang. Tu perbuatan kita. Lepas tu kita lepas. Tu tawallud dia. Fal mujibu, maka yang mewajibkan, yang menyebabkan ada fi'il satu lagi. Fal mujibu huwal fi'lu, dialah perbuatan itu. Mubasyaratan, secara mubasyarah. Wa huwal hasilu, apa dia tu? Wa huwal hasilu fi mahallil kudrah, yang terhasil pada tempat kudrat itu. Jadi masa tendangan pertama kita bagi bola itu, kita menggunakan kudrat menendang bola. Maka berlaku tendangan itu pada mahal kudrah panggil. Gerakan secara berantai. Itu istilah dia. Yang fizik tahu lah. Kita panggil apa? Gerakan apa? Kinetik tak? Tenaga kinetik. Okay. Panggil ke momentum. Momentum sama juga. Kinetik ke momentum. Betul balik lah tu. Dah ingat dah nama-nama istilah. Kinetik, momentum. Kinestetik benda lain pula tak. Okay, jadi bila tendangan itu, kita kira kita itu kudrat itulah, kudrat. Tendangan itu kena pada bola, gerakan pertama tu gerak itu berlaku gerakan fi mahallil kudrah, mana terhasil gerakan fi mahallil kudrah, kerana di situ berlakunya kudrat, berlakunya kekuatan tendangan kita situ. Itu wahwal hasil, itu mubasyarah. Wahwal hasilu wal fi'lu mubasyaratan wahwal hasilu. Apa fi'il mubasyarah tu? Iaitu yang hasil pada mahal kudrah, yang terhasil pada tempat kudrat. Wal fi'lul akhar, nampak macam tadi lah. Kita kata kita tolak, kita lambung bola ke atas. Naik ke atas itu kerana sebab apa? Berlaku pada mahal kudrat kita. Mahal kudrat kita yang menolak bola ke atas. Tapi masa turun tu tak ada dah. Okay. Wal fi'lul akhar, dan fi'il yang satu lagi, wal fi'lu tawalludan, iaitu perbuatan yang berlaku secara beranak, berantaian. Wahwal hasilu, apa dia al-fi'lu tawallud itu? Wahwal hasilu la fi mahallil kudra, yang hasil tidak pada tempat berlakunya kudrat tersebut. Masa bola tu kita lambung ke atas, masa turun tu adakah ada kudrat kita di situ? Tak ada. Masa bola itu bergerak lepas pada gerakan pertama, adakah di situ ada kuasa kudrat tendangan kita ketika itu? Tak ada dah. Okey. Contoh dia bagi. Mithalul awwali. Contoh yang pertama. Harakatul isbi'i. Gerakan jari. Wa mithalul thani. Contoh kedua. Harakatul khatami. Gerak cincin. Jadi masa kita gerak jari tu, kudrat kita yang menggerak, ataupun kudrat kita lah yang di situ. Yang kata kudrat kita gerak tu Allah Ustaz ni. Jadi Mu'tazilah dah. Dari ada. Ni contoh kita nak buat ni, nak faham ni. Bukan kita i'tikad gitu.
Bukan i'tiqad Qadariyah Mu'tazilah ni. Makna pada nak menghuraikan. Jadi maksudnya masa kita gerak jari tu, kudrat kita tu ada sekali tu muqaranah lah. Kita ikut istilah bahasa ahli sunnah lah. Berlaku situ muqaranah kudrat kita. Maka jari kita bergerak. Jari kita bergerak. Jadi di situ berlaku fi'il yang kita nama gerakan itu fi mahallil kudrah. Pada tempat kudrat. Okey. Kemudian pada jari kita ada cincin. Cincin itu tergerak. Jadi gerak cincin tu fa innaha mutawallidatun. Dia itu mutawallidah, lahir an harakatil isbi' daripada gerak jari. Dia lahir daripada gerak jari. Jadi yang kita buatnya ialah jari kita itu menggerak, jari kita tu gerak. Cincin itu ikut tergerak. Okey. Wa kadza harakatul yadi al-mutawallidati anha harakata al-hajari. Demikianlah juga tangan yang melahirkan, tangan yang memberanakkan, yang menyebabkan daripadanya gerak batu inda ramyihi. Bukan ramyati tak? Ke ramyihi seramihi kot ketika melemparnya. Masa tangan kita gerak batu itu terlempar. Kita pertama tu ialah yang pertama tu dia setuh. Kemudian ni gerak sendiri tu. Au hara au inha harakata mutawallidata al-mutawallidati anha harakata au harakata atau pada harakatal hajar ataupun tangan yang melahirkan akan harakatas saifi akan gerak pedang inda darbi ketika kita pukul bihi dengan pedang au ghairu zalika atau selain daripada demikian itu mimma yujidu adatan bukan yujidu yujadu mimma yujadu daripada perkara yang yujadu adatan yang ada pada adatnya biwasitati harakatil yadi dengan perantaraan gerak tangan. Fa harakatul isbi' maka gerak jari wal yadi dan gerak tangan fi'lun mubasyaratan dipanggil perbuatan secara mubasyarah. Secara langsung. Walladzi nasya'a anha dan yang lahir yang keluar, yang terhasil daripada keduanya, daripada jari atau tangan itu fi'lun tawalludan. Dipanggil perbuatan secara tawallud. Wa kullun min harakataini. Maka setiap daripada kedua-dua gerak itu. Maksud aku harakatal isbi'i, gerak jari. Wa harakatal khatami, dan harakat gerak cincin. Wa harakatal yadi, dan gerak tangan. Wa harakata ma nasya'a anha, dan geraknya apa yang terbit dan lahir yang berlaku daripada gerakan itu makhlukun lil abdi, itu makhluk bagi hamba indahum di sisi mereka. Di sisi mana? Qadariyah. Di sisi Qadariyah. Apa? Walillahi ay makhlukun lillah indana, di sisi kita. Jadi di sisi Qadariyah semua tadi itu harakah tawallud itu kita yang buat. Kita yang buat. Di sisi ahli sunnah Allah yang buat. Jadi tu kena ni contoh je lah, ni contoh lagi. Jadi Qadariyah sini kufur tak ni? Ni tak kufur ni. Tapi i'tiqad ni bid'ah, salah. Sebab ada orang faham, dia kata dia buat contoh kan dalam kitab dalam matan kan sebut man qala bil tabi'i au bil illah fa dzaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang mengatakan bahawa berlaku secara tabiat dengan secara illah, maka itu kekufuran di sisi ahli millah. Dan dalam matan kita pun Sanusi pun sebut juga kan. Yang mana kufur mengatakan dengan tabiat dengan atau illah itu kufurun kan, sepakat kufur. Itu yang mengatakan alam ini terjadi dengan tabiat ataupun dengan illah.
dan mengatakan bahawa bukan Tuhan buat langsung, tak ada kaitan dah. Ilah maklum, makna Allah itu ilah bagi wujud alam, bukan Tuhan membuat alam. Maka itu kufur lah tu. Tapi dalam masalah gerak jari, gerak tangan ni tak, yang di sisi Qadariyah mereka kata gerak tangan itu dengan apa? Dengan kuwah ja'alahallahu fiha. Kekuatan yang Tuhan beri pada gerak pada tangan tu. Jadi hak tu masih menyabitkan kudrat dan juga kuwah yang Tuhan jadi. Sebab itu dia dikufur. Dah ikut jari, ikutnya cincin bergerak sekali, samalah. Dia panggil gerak serta tawaluk. I'tikad ni salah. I'tikad ni fasik, menyalahi ahli sunnah. Berdosa besar. Tapi dia tidak bawa pada kufur. Kerana ilah yang disebut, yang disepakati oleh ulama, siapa mengatakan berlaku dengan tabiat atau ilah tu, ilah pada kejadian dan wujud alam ni. Makna tanpa melihat, bukan ilah pada contoh. Sebab apa? Sebab bila dalam masalah bita'lil ni, berlaku dengan ilah maklul, ulama' bawa contoh jari dan contoh gerak jari, gerak cici. Itu sebagai contoh semata nak faham perkaitan antara ilah dan maklul. Tapi kalau orang kata, tangan ni bergerak sebab Tuhan beri kuasa, Tuhan beri kudrat, maka kita gerakkan tangan. Itu Qadariyah tu, Mu'tazilah. Jadi i'tikad tu, orang mengatakan gerak tangan ni dengan kekuatan Tuhan buat, itu salah tapi tak kufur. Sebab dia masih ada sandaran di situ, kudrat itu Tuhan yang jadi. Dan bila begitu, apa yang tawaluk, yang terhasil daripada gerak tangan tu pun, iaitu jari, samalah hukumnya. Tidak bawa pada kufur juga. Sebab tu dalam masalah ini, kita kena tahqiq dan faham betul-betul murak daripada kehendak ulama' tu. Ni, dia contoh dah ni. Panjang ni terang kan. Indahum di sisi mereka mana? Di sisi Qadariyah. Walillahi indana, dan di sisi kita perkara itu makhluk kepada Allah, Tuhan cipta di sisi kita. Wal farqu baina madhhabihim. Okey, apa beza? Ni tengok ni. Di sisi kita pula beza ni. Di sisi kita pula beza ni. Supaya jangan kita senang-senang kata orang kata gitu kufur. Lepas tu ambil matang Kharidah ataupun ambil matang Sanusi ni, kata orang kata gini ni kufur, kekal dalam neraka, sepakat ulama'. Jaga molek bab ni kan. Yang panggil jangan lebih terlajuk. Nampak sini. Apa beza? Wal farqu, dan bermula beza, baina madhhabihim, antara mazhab. Hak gerak jari, gerak cicing itulah sini dalam contoh ni. Ataupun gerak tangan itu, maka pedang yang ada pada tangan ikut tergerak sekali sebab tangan kita bergerak. Bezanya baina madhhabihim wa madhhabil qailina bita'lil anna at-talazuma indahum, berlaziman di sisi mereka Qadariyah adiyun. Talazum adi, makna adatnya bila gerak jari, geraklah cincin sekali. Bila gerak tangan, geraklah pedang dan segala benda yang ada di tangan sekali. Talazum itu talazum pada adat. Wa indal qailina bita'lil, di sisi orang yang mengatakan dengan ilah maklul ta'lil. Ni di sisi ahli falsafah ni, al-qailin bita'lil ahli falsafah. Talazum tu akliyun, talazum akli, tak ada kait. Talazum adi ni masih berkait dengan Tuhan yang menjadikan kudrat dan seumpamanya. Maknanya kalau Tuhan takdirkan tak berlaku juga. Tapi di sisi ahli sunnah, di sisi ahli falsafah, mazhab ta'lil ni, talazum tu akli, tak boleh bercerah tangga. Ada hak satu lagi, adalah satu. Ada yang satu ni, adalah satu lagi. Fal mulazamatu, maka berlaziman baina harakatil isbi'i, antara gerak jari, wa harakil khatami, dan gerak cincin. Masalan, contohnya, indal awwali, di sisi golongan pertama Qadariyah, talazum itu adiyatun, talazum adiyah. Wa indal akharina, di sisi puak yang satu lagi, puak tak yang mengatakan mazhab ta'lil, puak falsafah, talazum itu akliyatun, talazum akliyah. Nampak boleh beza? Ni jelas ni masalah ni. Kalau kita baca sini, kita faham, kita dah tahu dah mana pandangan dan bagaimana tahrir masalah ini. Kita berhenti sekejap untuk jawab azan.
Kita sambung balik. Sikit lagi dia kata qauluhu madhhabul falasifah. Mazhab ahli falsafah. Siapa ahli falsafah? Hum qaumun kuffarun. Orang kafir ni, orang golongan orang kafir ni. Minar Rum, daripada Rom. Yunani lah. Rom Yunani. Ahli falsafah. Min ahli Yunan, daripada ahli Yunani. Kanu, mereka adalah mereka ahla hikmah, ahli hikmat, ahli falsafah, ahli yang mencari hikmat. Wa aqlin, dan ahli orang ahli fikir panggil. Kanu ahla hikmatin wa aqlin, ahli fikir. Fa akhadhu, maka mulalah akhadhu, mereka pun mengambil fi tazahudi, pada berzuhud. Mereka ni orang yang ahli akal, ahli hikmat. Mereka mengambil dan cara hidup dalam apa ni, mereka jalanan mereka ialah dengan cara berzuhud. Mereka mengutamakan apa nama ni, riyadhah, tarayud. Tarayud ni makna mujahadah. At-tazahud, berzuhud tentang perkara-perkara yang kesenangan ni, wat tarayud, dan juga mujahadah. Mereka mujahadah lawan nafsu, mujahadah lawan kelazatan dunia. Akhadhu, mereka mulalah pada berzuhud dan juga tarayud. Okey. Wa ra'isuhum failasuf. Ketua mereka nama apa? Wa ra'isuhum al-failasuf. Itu asalnya aku. Sejarahnya. Ra'isuhum al-failasuf. Ketua mereka namanya al-failasuf. Kata kita makna ni nama filosofi ni. Philosophy stone. Itu benda lain pula tu. Okey, ahli falsafah. Al-failasuf. Qala Ibn Salah, berkata Ibn Salah, walam yakun aliman, dia ni tak alim. Famahada, dia mahada ni makna membuat kita kata tamhid. Mahada ni meletakkan asas. Famahada, maka dia meletakkan asas tariqa al-falasifah, jalan falsafah. Dia alim makna muka, dia bukan jenis ilmu belajar, makna bukan orang alim dengan ilmu ni. Jenis orang yang makna fikir, guna akal, cari hikmah, mujahadah gitulah. Maka dia pun mula meletakkan asas perjalanan falsafah. Biqaulihi, dengan katanya biqidamir ruh, dengan qidamnya ruh. Ruh tu qadim. Wa biqidamil alami, dan dengan qidamnya alam juga. Bil wahdatil mutlaqah, dengan kesatuan yang mutlak. Makna semua ini roh alam ni qidam. Dan satu, dia berasal daripada satu mereka. Bi wahdatil mutlaqah. Fatabi'ahu man tabi'ahu. Kemudian mengikutlah dia orang yang ikut dia. Ada pengikut dia. Thumma bu'isa, kemudian dibangkitkan Musa fi zamanihim, Nabi Musa pada zaman mereka. Maka maknanya awal pada Nabi Musa lah ni. Jadi Nabi Musa pun dibangkitkan ataupun pada zaman Nabi Musa. Kalau ikut sini pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa dibangkitkan kepada mereka. Pada zaman mereka. Fada'ahum ila syari'atihi, maka Nabi Musa serulah mereka
mengikut syariat Nabi Musa, mengikut hukum Tuhan turun. Fa'abau, mereka enggan. Wastakbaru, mereka sombong. Waqalu, mereka kata nahnu fi ghaniyatin amma indak. Kami ni fi ghaniyah. Kami ni kaya. Pada kekayaan. Nampak tak? Makna apa? Dia kata kami tak berhajat dah. Pada apa? Pada apa yang kamu nak bawa itu. Nahnu fi kita kata ghunyah pun boleh baca. Ghunyah dengan maksud apa nama ni? Kami dah padang. Iktifa. Nahnu fi ghunyatin. Nahnu fi ghunyatin. Kami pada kecukupan. Nahnu, kata mereka, fi ghunyatin. Kami pada kecukupan. Amma indaka. Daripada apa yang di sisi kamu. Makna kami tak perlu dah apa yang kamu bawa itu. Nahnu fi ghunyatin, pada kecukupan. Kecukupan. Daripada barang yang ada di sisi engkau. Barang yang ada di sisi engkau. Sekejap nak dhabit ghunyah ni. Ghunyah ni macam mana nak dia? Ghunyah ataupun ghaniyah. Boleh dua lah kot Ghunyah dengan makna masdar, atau ghaniyah dengan makna ghani, kekayaan. Fi ghani. Fi ghunyatin lah kita baca gitu. Fi ghunyatin, daripada kekayaan, daripada perkara yang ada di sisi engkau. Fa inna naqulu bima taqulu. Kami berkata apa yang kamu kata. Apa yang kami bawa sama macam kamu bawa. Wa nazidu alaihi. Dan kami ada lebih daripadanya. Dan kami dapat mencari, kita kata, hikmat, dan juga dapat mengecap makrifah lah, katakanlah. Dan kamu pun benda itu, hak kamu ada, kami ada. Bahkan kami lebih di atasnya. Nazidu alaihi anna, bahawa sesungguhnya kami la nara dhabhal hayawan. Kami tidak berpandangan boleh sembelih haiwan. Bagi kami tak boleh sembelih haiwan sebab apa? Syafaqatan alai, kerana kesihan belah padanya. Wa anta tarahu, kamu pula berpandangan, kamu pula bawa ajaran boleh sembelih haiwan. Jadi dari segi logiknya, haiwan tu makhluk, kesianlah dia. Gitu pula dia kata. Jadi lebih kami daripada kamu. Qauluhu al-aflak. Mana al-aflak ni? Cari sendirilah kat mana tu Adalah tu. Dengan memberi kesan aflak. Ada memberi kesan oleh falak ini. Ta'thir. Okey. Ni golongan yang katakan bahawa perkara-perkara, objek-objek falak di langit itu memberi kesan. Okey. Tengok sini dia kata qauluhu al-aflak. Jadi rasa kita berhenti situlah kot. Al-aflak, kita sambung insya-Allah di Masjid Putih esok. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.